بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم سهل أخلاقنا بالحلم وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فأحييكم بتحية الإسلام، تحية مباركة من عند الله، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Pertama-tamanya marilah kita sama-sama memanjatkan setinggi kesyukuran kehadrat Ilahi di atas kurniaan dan pemberian yang diberikan Allah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita sama-sama berhimpun pada malam ini untuk kita menyambungkan pengajian pada kita. Pada hari Ahad yang lepas saya terpaksa menunda kelas kerana disebabkan oleh perkara yang tidak dapat dielakkan, ada urusan sikit, jadi saya minta maaf. Baiklah. Jadi pada hari ini kita akan meneruskan perbincangan kita yang mana pada kelas yang lepas kita dah melihat nawasibu al-mudhari'. Nawasibu al-mudhari'. Yang mana kita tahu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' pada asalnya dia akan berbaris rafa', iaitu dhammah. Hukum i'rab dia adalah rafa', iaitu dengan baris dhammah. Tetapi sekiranya ada nawasib dan juga jawazim, maka baris fi'il mudhari' akan berubah. Pada yang kelas yang lalu kita dah tengok beberapa kumpulan daripada adawat. Kita panggil adawat, adawatu an-nawasib. Adawatu an-nawasib. Okey. So, yang mana kita boleh simpulkan bahawa adawatu nawasib ada tiga kumpulan besar. Yang pertama, kumpulan yang huruf itu sendiri yang menasabkan fi'il mudhari'. Okey. Kumpulan yang kedua, huruf menasabkan fi'il mudhari' melalui huruf an yang disembunyikan secara harus, jawazan. Dan yang terakhir, huruf nasab ataupun huruf yang menasabkan fi'il mudhari' melalui an yang disembunyikan secara wajib. Jadi kat sini pada hari ini kita akan membincangkan tajuk kita yang seterusnya, iaitu jawazimu al-mudhari'. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darain amin. Wal jawazimu 18 wa hiya lam wa lamma wa alam wa alamma wa lamul amri wa du'a wa la fi nahyi wa du'a wa in wa ma wa mahma wa idma wa ayyun wa mata wa aina wa ayyana
wa anna, wa haithuma, wa kaifama, wa idha fi syi'ri khassa. Wa aqulu al-adawat allati تجزم الفعل المضارع 18 جازما وهذه الأدوات تنقسم إلى قسمين القسم الأول كل واحد منه يجزم فعلا واحدا والقسم الثاني كل واحد منه يجزم فعلين. So yang kita jelas kat sini dalam matan muallif ataupun muallif dia musannif dia ada mengatakan menetapkan bahawa jawazim tu ada 18 huruf jawazim. Kita tak boleh panggil huruf lah, kita panggil adawat. Kerana apa kita panggil adawat, nanti kita akan bincangkan. Okay, adawatul jawazim ada berapa? Ada 18. Contohnya yang diberikan adalah lam, walamma, wa alam, wa alamma, walamul amri wa du'a, wala fin nahyi wa du'a, wa in, wa ma, wa mahma, wa idma, wa ayun, wa mata, wa aina, wa ayyana, wa anna, wa haithuma, wa kaifama, wa idha fi, yang terdapat wa idha yang terdapat pada syair secara khusus. Jadi daripada 18 adawat ni, okey, kalau kita terjemahkan kepada, kita boleh cakap komponen-komponen ni, komponen-komponen jawazim ni, daripada 18 terpisah kepada dua bahagian yang besar. Yang pertama, yang mana setiap satu daripada jawazim adatul jazmi tersebut dia menjazamkan fi'il satu sahaja, dan yang kedua dia menjazamkan dua fi'il. Okey, jadi kita akan tengok satu persatu apakah yang dimaksudkan dengan menjazamkan satu fi'il dan apa pula yang dimaksudkan dengan menjazam dua fi'il tapi menggunakan adatul jazmi satu sahaja. Okey, jadi kat sini satu istilah yang penting yang perlu kita perhatikan adalah al-adawat. Al-adawat. Al-adawat ni, istilah ni penting. Kerana apa? Kerana kita akan kita maklumlah, maksud kita dapat fahami melalui adawat ni, bila dia guna perkataan adawat, maksudnya al-jawazim ni ada yang kita kategorikan dia sebagai isim dan ada kita kategorikan dia sebagai huruf. Adawat ni dia punya istilah yang umum. So daripada adawat ni terpecah sama ada di isim ataupun dia huruf. Itu yang perlu kita fahamilah. Sebab tu kadang-kadang kita nampak harfu al-istifham. Kemudian sekejap kita jumpa adatul istifham. Lepas tu kita jumpa pula ismul istifham. So apa beza? So kadang-kadang benda tu yang kita baca kitab-kitab nahwu, kadang-kadang benda-benda tu istilah-istilah tu yang kita jumpa. Jadi kat sini kita dah jelas adawat ataupun dia punya mufrad dia adalah adat. Dia maksud dia adalah alatan lah. Adat ni kalau dalam secara lughawinya dia maksud alatan. Ataupun kita panggil komponen untuk jawazim. Okey. Seterusnya kita akan membincangkan qism yang pertama ataupun bahagian yang pertama, iaitu ammal qismul awal fasittatu ahrufin. Wahya lam, walamma, wa alam, wa alamma, walamul amri wad du'a, wala fin nahyi wad du'a, wa kulluha hurufun bi ijma'i an-nuhat. So bahagian yang pertama dia kata ada 6. Apakah yang 6 itu? Lam, lamma, wa alam, wa alamma, lamul amri wad du'a, la fi nahyi wad du'a. So perkara-perkara yang 6 yang saya sebutkan ni kesemuanya secara ijma'. Ni kat sini biasa kita lihat ijma' ulama kan. Sekarang ijma' para ahli nahwu. Mereka semua bersepakat bahawa ke-6 perkara ini adalah huruf. Okay, mereka kategorikan dia sebagai huruf. Okey, so jadi kat sini kita akan tengok yang pertama lam. Lam fa harfu nafyin wa jazmin wa qalbin.
nahwu qawlihi ta'ala lam yakunil ladhina kafaru wa qawluhu subhanahu qul lam tu'minu. So lam ni kita tahu dia harfun nafi. Harfun nafi ni maksudnya dia menafikan fa'il yang atas lepas dia. Sebagai contoh, lam akul, dia menafikan yang saya dah makan. So kalau akul, saya dah makan, tapi lam akul, saya belum makan. So dia menjazamkan. Dia menjazamkan maksudnya apa? Dia mematikan huruf hujung. So jazam ni dia punya alamat-alamat i'rab dia lah. Sama ada dengan sukun ataupun dengan hazaf. Bergantung pada dia punya kategori fi'il mudhari'. Wal qalb. Ini yang ada sahabat kita tanya pada kelas yang lalu, apakah yang dimaksud dengan qalb? Qalb ni maksudnya adalah menukarkan. Apakah maksud menukarkan? Maksudnya daripada fi'il mudhari' ini dia menukarkan waktu daripada sekarang kepada yang lalu. Contohnya, hal akaltal futur fi hadha sabah? Contohnya, adakah awak dah makan? Adakah awak makan sarapan pagi tadi? So kita cakap lam akul, aku tak makan. Ataupun saya tak makan. Bila dia refer saya tak makan, dia refer pada pagi tadi. Okey, lam akul futur, saya tak makan pun sarapan pagi tadi. Itu maksud dia. Qalb, dia menukarkan zaman dia. Zaman yang mana asal dia fi'il mudhari', zaman dia adalah al-hadir ataupun ialah al-hadir, tapi berubah daripada hadir kepada al-madhi, pada yang telah lalu. Lam yakunil ladhina kafaru. Lam yakunil ladhi, mereka itu pada waktu dulu bukan orang-orang yang kafir. Lam yakunil ladhina kafaru, mereka itu tidak pernah menjadi tidak menjadi orang-orang yang telah kafir. Qul lam tu'minu. Okey, itu yang pertama, lam. Yang kedua, lamma. Wa amma lamma fa harfun mithlu lam fi nafi wal jazmi wal qalb. Nahwu qawlihi ta'ala bal lamma yadhuqu adab. Al-adab. So untuk kita faham, sebab dia punya fungsi antara huruf lam dengan lamma ni macam lebih kurang. Okey, kalau kita baca, lam harfun nafyin wa jazmin dengan qalbin. Lamma pun nafyin, jazm dengan qalb. Okey, membezakan antara duanya adalah lamma ni kita boleh faham dia adalah dia belum lagi. Okey, sebagai contoh, hal raja'ta ad-durus. Hal raja'ta ad-durus. Adakah awak telah mengulang kaji pelajaran? Okey, lamma uraja'. Okey, maksudnya apa? Dia nak cerita pada waktu sebelumnya dengan waktu dia tengah cakap tu dia tak ulang kaji lagi. Tapi bila dia guna lamma, dia memberi satu isyarat bahawa mungkin pada masa hadapan yang mana dia akan ulang kaji. So untuk yang masa hadapan tu dia subut. Okey, subut masa hadapan, ada mustaqbal itu. So dia qalb ni masih lagi qalb, dia menunjukkan masa yang madhi. So qalb ni masih tunjuk masa madhi. Tapi yang membezakan antara lam dengan lamma ni, kalau lam memang belum, dia memang kita terjemah terus dia tak buat. Tapi yang untuk lamma ni kita terjemahkan dia sebagai belum lagi. So sebelum yang timeline dia ubah daripada sekarang kepada masa lalu. Begitu juga lamma. So lamma ni pun berubah daripada masa lalu. So perbuatan dia belum buat perbuatan tu, start daripada masa lalu, berterusan sehingga sekarang, tetapi perbuatan tu dia akan buat. So, ada kalau dalam buku, kalau kita baca yang lebih sikit, lamma ni untuk yang masa hadapan dia akan buat. Contoh kat sini, bal lamma yadhuqu azab. Bahkan mereka itu belum lagi merasa azab. Maksudnya di dunia ni, di dunia mereka belum lagi rasa azab.
Tetapi di akhirat sudah pasti, macam dia ada satu kepastian yang mereka itu akan terima azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka akan merasai azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu membezakan lamma dengan lam. So dia ada kisah dia. So dia tidaklah terhenti sampai lam, tidaklah berhenti sampai dia punya timeline. Kita kena faham timeline tu. So dia tidak berhenti sampai sekarang saja. Untuk lama dia ada extend lebih lagi sampai masa hadapan. Yang mana dia ada memberi isyarat bahawa perkara di masa hadapan hampir pasti akan berlaku. Hampir pasti akan berlaku. Sebagai contoh, bal lamma yadhuqu azab. Mereka itu memang belum lagi. Memang mereka pada waktu dulu tak masuk kat dunia ni belum lagi merasa azab. Tetapi di hari akhirat, okey, mereka akan ataupun sudah pasti akan merasa azab. Lebih kurang. Okey. Terus yang seterusnya, yang ketiga iaitu alam. Alam. Alam ni hanya maksud sakit. Alam tu tak. Ada dalam bahasa Arab isim yang membawa alam, isim yang maksud sakit. Ini alam ni dia gabungan di antara lam dan juga hamzah ni sebagai hamzah istifham. Hamzah ni, hamzah tapi kat sini dipanggil istifham takrir. Maksud dia apa? Hamzah tu takrir lah. Sorry, ni bukan hamzah istifham. Hamzah tu takrir. Kalau kita nak terjemahkan, kita baca dulu. Wa amma lam fahu lam zidat alaihi hamzatut takrir. So maksud dia macam lam juga. Dia sebenarnya lam, tapi ditambahkan hamzah takrir. Nahu qawlihi ta'ala alam nashrah laka sadrak. Dia nak ceritakan ayat ni nak kata apa? Bukankah kami telah menerangkan hati-hati, telah menerangkan bagi kamu hati kamu, dada kamu. Bukankah kami? Dia macam satu apa dia macam kalau kita dalam bahasa Melayu, macam kita apa, budak-budak nakal kan, so panjat pokok. Panjat pokok tiba jatuh. Tu mak kalau mak ni dia cakap, kan mak dah cakap dah. Lebih kecil kan mak dah cakap dah jangan panjat pokok. Dia macam tu. Alam aqul lak alla tatasallaq al-syajarah. Alla tatasallaqa asy-syajarata. Janganlah panjat pokok. Alam aqul laka. Alam aqul laka. Macam tu. Maksudnya jangan, bukankah mak kan dah cakap. Lebih kurang macam itulah alam nasrah, lebih kurang. Wa amma alamma fahuwa lamma zidat alaihi hamzah nahu alamma uhsina ilaik. Macam dia cakap, aku ni belum lagi ke buat baik pada engkau. Lebih kurang macam tu. Aku ni belum lagi ke buat baik pada engkau. So nak mengatakan dia ni memang dia dah buat baik banyak. Lebih kurang macam itulah. Aku ni belum lagi ke buat baik kat engkau. Lebih kurang macam itulah. Alamma, yang maksud alamma. Cumanya saya ulang balik lama ni, saya patah balik lama ni. Lama ni biasanya penggunaan untuk kita bertutur, okey, bahasa Arab hari-harian sebagaimana contoh saya ketika belajar kat Morocco dulu, bila belajar, kita dah belajar ni dah belajar fungsi lama ni ataupun maksud dia lebih kurang apa dalam bahasa Melayu kan. So apa yang kita boleh faham daripada bahasa Melayu, dia macam belum lagi. So bila kawan tanya, dah ulang kaji belum? Saya cakap bila saya guna lama ni, waktu belajar kat Morocco dulu, bila saya guna lama ni, mereka macam tak dapat nak tangkap sebenarnya. So nampak kat situ dari segi dia punya sudut gaya bahasa, lenggok bahasa tu dah berubah lah. Okay, dah berubah. Cumanya untuk kita faham Quran, kita tahulah lama ni maksudnya apa. Okay, kalau untuk Morocco dia orang tak pakai lama lah. Kalau nak cakap belum buat lagi, cakap mazal. Okay, dah makan belum? Mazal. Mazal, belum lagi. Kalau Mesir tak cakap pakai laisah kot, laisah. Laisah lebih kurang macam tu lah. Saya pun Mesir tak kerti sangat. Morocco tu boleh lah sikit-sikit. Okay, mazal, dia cakap mazal. Kalau kita mazalah, maksudnya macam mazala yadrus, dia masih lagi belajar. Okay, tapi kalau kat Morocco, mazal tu boleh jadi juga dia, maksud dia boleh jadi tengah belajar, boleh jadi, ataupun dia tak belajar lagi. Wa mazal ma, so dia ada dia punya susunan lah. So dia kena ada mazal, lepas tu dia kena ada ma, maksudnya dia tak belajar lagi. Mazama yadrus.
Lebih kurang itulah mazal. Mazal. Belum lagi. Belum lagi. Itu untuk bahasa Arab pasar. So, buat apa kita belajar Nahu ni? So, sebenarnya Nahu ni lebih membantu kita untuk memahami yang pertama, buku-buku lah. Okay, buku-buku. Kerana bahasa Arab Fusah ni masih lagi terjaga disebabkan kebanyakan buku-buku, terutamanya buku yang zaman dulu-dulu punya lah. Kalau yang pengajian, siapa-siapa yang belajar pengajian Islam, mereka sangat-sangatlah memerlukan pengetahuan Nahu ni untuk mereka memahami kitab-kitab Turath. Sebab kitab-kitab Turath tu yang pertama, kalau memang diorang baca, antum cuma baca kitab bulak, lagilah dengan tak ada titiknya, tak ada komanya, apa semua, macam mana kita nak tahu mana mubtada, mana khabar. Ini apa pula kita baca, tiba-tiba baca tu hilang, alamak lost. Saya kalau kadang-kadang baca buku Arab okay, kalau walaupun yang sekarang kadang-kadang baca, kadang kita lost kejap. Bila lost kita cari balik. Okay, mana satu mubtada, mana satu khabar, mana satu dia punya, so jumlah ataupun ayat ni ayat, jumlah ismiyah ke jumlah fi'liyah. Itu kegunaan nahu lah, ilmu nahu. Okay, ataupun ketika kita buat presentation lah kan, kita buat presentation. So bila kita tahu ilmu nahu tu, ialah memang kadang-kadang kalau kita tak tahu ilmu nahu, kita bercakap boleh je, kita rasa confident. Tapi bila orang yang dengar tu, kalau dia tahu pasal nahu, dia rasa sakit telinga lah dengar apa orang ni cakap. Kan? Confident tu memanglah hebat. Memang nombor apa? A+ lah kalau confident. Cumanya dari segi pertuturan, dia kurang lah. Okay? Itu untuk lamma lah. Lamma ni kegunaan dia untuk pengajian perbualan sehari-harian dengan orang Arab, mungkin mereka tak menggunakan. Sebagai contoh, ketika mana saya di Morocco dulu, mereka menggunakan mazal. Situ dah makan, mazal, belum makan lagi. So tu nanti pun dia ajak makan, dia belanja. Bukan macam tu lah. Okey, itu untuk kita dah tengok 4. Seterusnya, wa ammal lamu faqad dzakara al-muallifu annaha takunu lil amri wad du'a. Wa kullun min al-amri wad du'a yuqsadu bihi talabu husulil fi'li talaban jaziman. Wal farqu bainahuma anna al-amra yakunu min al-a'la lil adna kama fil hadithi falyakun khairan aw liyasmut. Wa amma ad-du'a fayakunu min al-adna lil a'la nahwu qawlihi ta'ala liyaqdi 'alaina rabbuk. Seterusnya kita akan bincangkan tentang huruf yang berapa ni? 1 2 3 4, yang kelima, iaitu huruf lam. Okey. So sahibul matan dia ada menyebutkan, ataupun dalam ayat ni digunakan istilah muallif. Muallif ada sebutkan yang lam ni ada untuk amar dengan doa. Okey, lam yang sama tapi boleh memberi makna amar dan boleh memberi makna doa. Okey. Jadi amar dengan doa ni, setiap satu pada amar dengan doa, sebenarnya pada yang difahami daripada amar dengan doa ni adalah satu permintaan. Okey, permintaan untuk melaksanakan sesuatu perbuatan tu, tapi permintaan yang jazim, yang bersungguh-sungguh, yang sangat-sangat. Lebih kurang macam itulah. Cumanya yang membezakan di antara amar dengan doa tu adalah al-amrin yakunu minal a'la lil adna. Kama fil hadith falyakun khairan aw liyasmut. Maksudnya apa? Kat sini Nabi mengarahkan kita. Waktu itu kita pakai al-amru. Nabi mengarahkan kita untuk berkata yang baik-baik, ataupun kita diam. Falyakun khairan aw liyasmut. Falyakun khairan aw liyasmut. Adapun doa pula, dia daripada adna lil a'la. Nahwu qawlihi ta'ala liyaqdi 'alaina rabbuk. Doalah kepada Tuhan kamu supaya menunaikan liyaqdi 'alaina rabbuk. Berdoa, dia macam lam ni untuk berdoa supaya Allah, kita tak arahkan Allah untuk makbulkan ataupun untuk memenuhi hajat kita, tapi kita meminta berdoa. Dia asal dia kita mintalah, tapi dia punya istilah yang lebih nampak
polite, yang lebih ta'aduban, dia nampak dia istilah the polite lah. Okey. Kita panggil ad-du'a. Kalau kita minta tolong dengan kawan-kawan kita, panggil apa? Itu dalam ilmu balaghah disebut kalau kita minta sesuatu daripada orang yang setaraf dengan kita panggil kat situ, istilah yang digunakan adalah al-iltimas. Altamisu minka udhran. Aku meminta maaf daripada engkau. Altamisu minka, altamis. Altamis. Altamis kat situ. Okey. Ada beberapa soalan setakat ni? Saya rasa tak ada. Jelas ya suara saya? Okey kot, jelas kot sebab tak ada seorang cakap tak dengar suara apa. So hopefully jelas. Okey, teruskan. Itu berkenaan dengan lam. Kalau kita perasan, lam ni kalau kita tengok ayat ni, falyakul khairan au liyasmut. Lamul amr ni ataupun lamul doa ni, dia tapi kat sini yang contoh kat sini untuk amar lah. Dia boleh datang dalam bentuk dia berbaris mati, ataupun dia datang dalam bentuk baris bawah. Sebagaimana lamut ta'lil. Dia seakan-akan lamut ta'lil lah. Jadi kita kena tahu, kita kena faham. Okey, kita kena faham. Apa yang membezakan lamut ta'lil dengan lamul amr? Nampak ala dua-dua ni samalah pula. Dua-dua baris bawah. Sebab tu kita kena faham. So, kalau kat sini tak boleh nak cakap liyaf semuta. Sebab jelas-jelas kat situ merupakan satu arahan ataupun perintah daripada Nabi Muhammad kepada siapa yang tidak mampu untuk bercakap baik ataupun memperkatakan sesuatu yang baik, untuk dia berdiam diri saja. Okey, kat sini jelas. So lam ni boleh jadi dia datang dalam baris sukun ataupun baris bawah. Okey. Seterusnya kat sini, wa amalla faqad dzakara al-muallif annaha ta'ti lin-nahyi wad-du'a wa kullun minhuma yuqsadu bihi talabul kaf 'anil fi'li wa tarkihi wal farqu bainahuma anna an-nahya yakunu min al-a'la lil adna nahwu la takhaf wa nahwu la taqulu ra'ina wa nahwu la taghlu fi dinikum. Wa amma ad-du'a'u fayakunu minal adna lil a'la nahu rabbana la tu'akhidna wa qawluhu jalla sya'nuhu wa la tahmil 'alaina isra. Okey. So kat sini kita dah huruf yang terakhir dalam kumpulan yang pertama, iaitu kumpulan di mana dia menjazamkan satu fi'il sahaja. Nampak kat sini, itu yang dimaksudkan dengan menjazamkan satu fi'il. Okay, kalau kita tengok kat sini hadis atas ni, kalau kita tengok ada dua fi'il, tetapi setiap daripada satu fi'il ini hanya satu adatu, ataupun kat sini kita panggil huruf lah, huruful jazm yang menjazamkannya hanya satu sahaja. Okay, tidak berhimpunnya dua fi'il untuk satu harfu jazm ataupun adatu al-jazmi. Itu yang dimaksudkan dengan satu adatul jazm untuk satu fi'il sahaja. Satu untuk satu. Itu dia punya formula. Okay, ini yang terakhir dalam grup ni, yang kumpulan ni, satu untuk satu. Okay. Yang mana mu'alif menyebutkan lam ni dia la lah, bukan lam lah. Dia la. Lam alif datang untuk membawa nahi ataupun du'a. Apakah yang dimaksudkan dengan nahi dan doa ni? Kedua-duanya membawa maksud apa? Talab al-kaf 'anil fi'li wa tarkihi. Al-kaf ni maksudnya menghentikan daripada perlakuan, wa tarkihi ataupun dan meninggalkannya. Okey, kita berhenti dan tinggalkan terus
perbuatan tersebut. Okey. Al-farqu bainahuma anna an-nahya yakunu min al-a'la lil adna. Cuma perbezaan ni nahi ni daripada minal a'la lil adna, daripada atas ke bawah. La takhaf, la taqulu ra'ina wa qulu zunna wasma'u. Ha. La taqulu ra'ina. La takhaf, janganlah kamu takut. Dan juga janganlah kamu mengatakan ra'ina. Ra'ina. Kalau saya perasan dalam post baru-baru ni Dr. Wan Rusli dia ada post, okey, antara kenapa dalam ayat Quran menyebut la taqulu ra'ina wa qulu unzurna, kenapa tak boleh guna ra'ina? Ra'ina ni maksudnya lebih kurang macam unzurna juga, cumanya ra'ina ni dalam bahasa Yahudi membawa maksud sesuatu makian lah. Itu apa yang ditulis dalam post yang dikongsi bersama kita oleh Dr. Wan Rusli Hafizahullah. Kalau kita perasan dia punya post baru-baru ni lah. Janganlah kamu semua mengatakan ra'ina. Itu daripada Allah. Allah memerintahkan hamba-Nya untuk berbuat, untuk kaf anil fi'li wa tarki, untuk kita berhentikan buat itu dan meninggalkan perbuatan tersebut. Okey. Dan juga la taghlu fi dinikum, janganlah engkau berlebih-lebihan dalam agama kamu. Okey. Itu untuk itu untuk nahi. Nahi macam mencegah. Nahi lah, nahi. Kalau Hindusan nahi. Nahi. Okey. Sebenarnya kita ada wa amma du'a nu minal adna lil a'la. Doa macam tadi lah, daripada bawah kepada atas. Nahu rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Sedap guna ayat ni kan. Kalau kita jumpa pesyarah kan, kalau yang student lah jumpa pesyarah, kita macam cakap minta maaf awal-awal lah. Kita minta maaf. Ya doktor kan, ya ustaz, la tu'akhiduni, janganlah engkau menghukum aku, in nasitu au akhta, sekiranya aku terlupa ataupun aku melakukan kesilapan. Sedaplah dia punya uslub. Okey, kadang-kadang kalau kita iktibas, kita panggil dalam bahasa Arab iktibas ni maksudnya kita macam quote daripada ayat Quran ni. Sedaplah bila kita dapat gunakan uslub bahasa Arab tapi kita dapat gunakan dalam perbuatan kita. Sebenarnya macam kita lupa kan, wama ansanihu illa syaitan. Kita minta ta'zir ya doktor, wama ansanihu illa syaitan an azkurah. Tidak lain dalam surah Al-Kahfi lah, wama ansanihu illa syaitan an azkurah. Tidak ada yang melupakan aku melainkan syaitan daripada aku mengingati perkara ini. Jadi tak tahulah boleh dapat markah kesian tak daripada pensyarah kalau guna ayat macam tu. Itu bagi yang inilah yang menggunakan bahasa Arab lah dalam berkomunikasi dengan pensyarah, lebih kepada untuk student lah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau menghukum. Tu'akhid, kita tengok nampak ni, tu'akhidna. Okey, daripada ta'khudhu jadi tu'akhidna. Ini fi'il rubai. Lain maksud, okey? Ziyadatul bina, ziyadatul makna. Okey, dia ada beza maksud dia. Kalau daripada rubai ta'khudhu ambil. Engkau ambil, tapi tu'akhidna, tu'akhidhu menghukum. Janganlah engkau itu mengambil juga, tapi mengambil dalam keadaan yang kita keras lah, kita hukum lah orang tu, kita terjemahkan hukum. Wala tahmil alaina, janganlah engkau letakkan kepada kami isran, satu bebanan lah. Isran ni bebanan dia. Okey, jadi kita dah selesai, kita dah tengok grup yang pertama satu untuk satu. Grup pertama satu untuk satu, yang mana kita faham dalam grup ni semua yang ada dalam grup ni ataupun komponen-komponen jazm yang ada dalam grup ni semuanya adalah huruf, sebagaimana yang telah disepakati oleh para ahli nahwu. Ijma' ni biasa ijma' ni je, ijma' nuhat, ijma' fuqaha, ijma' nuhat pun ada dia punya ijma'. Okey, jangan terkejut
Kalau kita perasan kadang-kadang beberapa istilah yang digunakan dalam ilmu nahwu ni ada digunakan juga dalam usul fiqh. Sebagai contoh Imam Suyuti dia ada tulis satu buku untuk nahwu, ilmu nahwu iqtirah, yang mana kalau siapa yang belajar usul fiqh dia boleh faham seakan-akan Imam Suyuti nak menulis ilmu nahwu tapi menggunakan cara ataupun cara syarah dia menggunakan beberapa cara-cara usul fiqh. So dia ada kaitan antara usul fiqh, nahwu. Lepas tu ada juga kaitan di antara ilmu hadis dengan nahwu. So sebenarnya ilmu ni kita kena janganlah terlalu kita macam ambil satu saja. Perlulah kita pelbagaikan untuk kita faham satu ilmu tu secara menyeluruh. Okey, cukup. Hari ni banyak sangat ni pula. Banyak sangat. Kalau bahasa Arab dia panggil istitrad. Istitrad ni apa? Perkara yang menambah-nambah. Okey, itu selesai tentang kism yang pertama ataupun qismul al-awwal. Wa amma al-qismu tsani fahuwa ma yujzimu fi'laini wa yusamma awwaluhuma fi'lu syarti. فعل الشرط وثانيهما جواب الشرط وجزاءه فهو على أربعة أنواع. Ini untuk grup yang kedua, iaitu satu untuk dua. Satu untuk dua, iaitu dia satu adatul jazmi ni dia menjazamkan dua fi'al. Dia ada kuasa lebih sikit, dia mampu untuk menjazamkan dua fi'al. Yang mana fi'al yang pertama itu dipanggil sebagai fi'al syarat. Fi'al yang kedua itu dia dipanggil sebagai fi'al jawab atau fi'al jawab syarat ataupun jazab. Nanti kita akan tengok apakah yang dimaksudkan fi'al syarat, apakah yang dimaksudkan fi'al jawab syarat ataupun jazab dia. Dalam kumpulan yang kedua ini ada lagi pecahan kecil dia, okey, yang dipecahkan kepada 4 bahagian pula. Apakah bahagian-bahagian tersebut? Kita nampak ini grup yang kedua. Grup yang kedua, dalam bawah grup kedua tu ada lagi pecahan, ada 4 pecahan lagi. Pecahan kecil. Saya harap kalau siapa yang buat nota tu boleh fahamlah apa yang saya sampaikan. Okey. Pecahan yang pertama, pecahan yang mana dalam pecahan ni semua komponen yang terdapat dalam pecahan ni merupakan huruf bittifaq. Harfun bittifaq. An-naw'u al-awwalu harfun bittifaq. Wan-naw'u at-thani ismun bittifaq. Wan-naw'u at-thalithu harfun 'ala al-asah. Wan-naw'u dia ada typo sikit ni, bukan nawa'i. Yang ni dia salah, typo. Wan-naw'u ar-rabi'u ismun 'ala al-asah. Okey, yang ni yang pecahan yang pertama, okey, secara sepakat di pecahan tersebut diisi oleh huruf. Pecahan yang kedua isim pula. Pecahan yang ketiga alal asah, yang asahnya adalah huruf. So diorang punya perbincangan, tapi banyak yang bertajihkan huruf-huruf yang terdapat ataupun adawat yang terdapat dalam naw' at-thalith ni kesemuanya adalah huruf. Dan yang keempat adalah isim alal asah. Okey. Amma an-naw'u al-awwalu fahuwa in wahdahu. Nahwu in tudhakir tanjah. Fa in harfu syartin jazimin bittifaqi an-nuhat yujzimu fi'laini. Al-awwalu fi'lu asy-syarti wath-thani jawabuhu wa jazaohu. وتذاكر فعل مضارع فعل الشرط مجزوم بإن وعلامة جزمه السكون وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت وتنجح فعل مضارع جواب الشرط وجزاؤه مجزوم بإن وعلامة جزمه السكون وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا taqdiruhu ant. Okey, ini pecahan yang pertama yang mana dalamnya hanya ada satu huruf sahaja, iaitu in. Okey, in. So kita jangan
Jangan terkelirulah dengan yang an mudmarah tu. An mudmarah yang kita dah tengok dalam sewaktu perbincangan kita tentang nasab. Yang ni adalah in. Okey, in. Ini kita boleh terjemahkan dalam bahasa Melayu macam cakap jika. Jika lah. Jika. Okey. So, contoh dekat sini adalah in tudzakir tanjah. In tudzakir tanjah. Sekiranya engkau mengulang kaji, engkau berjaya. Nampak? Ini dia punya syarat dia. Syarat dia kenalah ulang kaji. Disebabkan oleh ulang kaji, jawab pada syarat ataupun jazak balasan kepada kita berusaha tadi adalah kejayaan. Itu nampak. Itu yang dipanggil yang pertama ini adalah fi'lu syart. Fi'lu syartin. Yang kedua fi'lu jawab ataupun jazak. Okay, yang ini dia punya harfu jazim lah. In tudzakir tanya. Kalau kita nampak kat sini dia mampu untuk menjazamkan kedua-dua fi'il yang datang lepas dia. Iaitu fi'il mudhari' lah, of course. So kita tengok kat sini. Fa in harfu syartin jazimin bittifaq an-nuhat. So dia harf lah. Sebagaimana telah disepakati oleh alina al-naum. Yujzimu yang mana dia menjazamkan fi'laini. Dua fi'il. Al-awwalu fi'lu syarti wa thani jawabuhu wa jazauhu. Wa tudzakir fi'lun mudhari'un fi'lu syart majzumun bi'in wa alamatu jazmihi as-sukun wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu ant wa tanjah fi'lun mudhari'un jawab syart wa jazauhu majzumun bi'in wa alamatu jazmihi as-sukun wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu ant. Okey, saya rasa jelas untuk yang ni. In tudzakir tanjah. Okay, itu yang pertama, pecahan yang pertama. Okey, untuk kumpulan yang kedua. Tak ada soalan. Okey. Untuk yang kedua pula, untuk pecahan yang kedua, wahwa al-muttafaqu ala annahu ism, yang mana telah disepakati bahawa dia adalah isim. Fatis'atu asma'a. Wahya asma'. Wahya man wa ma wa ayyun wa mata wa ayyana wa aina wa anna wa haitsuma wa kaifa ma. So ini adalah pecahan yang kedua ataupun jenis yang kedua, iaitu yang disepakati jenis kedua ni adalah isim. So ada 9 isim yang ada bawah ini. Okey, jadi kita akan tengok apakah contoh-contoh ayat bagi isim-isim ni. Yang pertama, famithalu man qauluka man yukrim jarahu yuhmad wa man yudzakir yanjah wa qauluhu ta'ala faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Okey, yang pertama adalah man. Contoh dia man yukrim jarahu, barang sesiapa yang memuliakan jiran tetangganya, yuhmad, dia akan dipuji. Yuhmad, dia akan dipuji. Wa man yudzakir yanjah, barang siapa yang mengulang kaji, yanjah, dia akan berjaya. Nampak? Ini dia punya syarat dia. Ini dia punya jawab ataupun dia punya jazak dia, balasan kepada apa yang dilakukan. Okay, dia kena berkaitan lah. So siapa yang nak kalau nak buat ayat guna man, so dia kena pastikan ada dia punya jawab dia apa. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Akan dipandanglah siapa yang beramal walaupun yang sikit, khairan yarahu. Okey, itu untuk yang pertama man. Wa mithalu, yang kedua pula ma, qauluka ma tasna' tujza bih wa ma taqra' tastafid min wa ma taf'alu min khairin yuwaffa ilaikum. Contoh yang kedua ma, apa yang engkau lakukan engkau akan diberi balasan dengannya. Apa yang engkau baca engkau akan mendapat istifadah daripadanya. Okay, apa yang mereka lakukan, apa yang awak semua lakukan daripada kebaikan akan
diberi ganjaran lah, yuwaffa ilaikum. Cumanya membezakan di antara man dan ma ni, man ini dia spesifik kepada orang. Sebab tu kalau tengok saya terjemahkan barang sesiapa. Maksudnya orang. Untuk ma pula lebih kepada ghairu al-aqil. Man untuk al-aqil, untuk ma ghairu al-aqil. Okey, saya rasa jelas apa al-aqil dengan ghairul aqil ni. Okey. Ma tasna' tujza bih wa ma taqra' tastafid min. Wa ma taf'alu min khairin yuwaffa ilaikum. Okay, itu untuk yang ma pula. Seterusnya ayyun. Okey, wa mithalu ay. Qauluka ayya kitabin taqra' tastafid minhu. Apa-apa buku yang engkau baca, engkau akan mendapat istifadah daripadanya. Ayyan ma tad'u falahul asmaul husna. Apa-apa saja yang engkau seru, maka padanya nama-nama yang baik. Apa-apa sahaja. Ayya kitabin taqra tastafid minhu. Itu untuk ay. Ay. Seterusnya kita ada mata. Mata kita tahu mata itu bermaksud bila. Wa mithalu mata qauluka mata taltafit ila wajibika tanal ridha rabbik. Okey. Bila mana engkau melihat ataupun taltafit ni macam kita taltafit ni lebih kepada kita tolehlah. Kita taltafit ila wajibika atas bila mana engkau menoleh kepada kewajipan engkau, maka engkau akan mendapat keredaan daripada Allah, daripada Tuhan kamu. Itu contoh untuk mata. Ataupun qaulus syair ana ibnu jala wa tala'u thanaya mata ad'il amamata ta'rifuni. Ana ibnul jala. Ibnu jala ni merupakan satu kinayah, hiasan untuk membawa maksud. Yang pertama ada membawa maksud adalah orang yang famous, orang yang terkenal. Ana ibnu jala. Ibnu jala. Ataupun ibnu jala ni juga boleh membawa maksud pada waktu pagi. Cuma kat sini kalau dalam ni dia lebih pada dia cakap dia ni orang yang terkenal. Aku orang yang terkenal. Wa tala'u thanaya. Tala' ni maksudnya kalau dia bermaksud orang yang terkenal lah. Anak Ibn Jalal wa tala'u thanaya. Payah nak terjemahkan dalam bahasa Melayu. Mata ad'il amamata ta'rifunani. Nampak? Mata ad'il. Tapi ni bukan sukun. Dia baris bawah. Kenapa baris bawah pula? Okey, ini kita perlu faham satu rules yang dipanggil sebagai iltiqa' sakinain. Bertemunya dua sukun. Bila mana bertemunya dua sukun, sukun yang pertama perlu dibariskan dengan baris bawah. Sebab tu mata ad'il. Sebab tu tak boleh nak kalau kita cakap mata ad'il. Macam tu payah nak sebut. Orang Arab tak, bagi orang Arab payah nak sebut. Kan contoh kalau ain tu dia kekal dengan sukunnya, kita seakan kita akan baca mata ad'il amamata ta'rifunani. Bila mana aku meletakkan amamah ni serban ta'rifuni. Sepatutnya ta'rifu kat sini ada na lah. Tapi yang ni nun wiqayah. Sepatutnya ta'rifunani, tapi disebabkan mata ini menjazamkan dua fi'il. Yang pertama yang ni pun dijazamkan, tapi alamatul jazmi dia hadfun nun, disebabkan fi'il ni merupakan af'alu al-khamsah. Okey. Itu untuk mata. Ada persoalan ke setakat ni? Ada bila bincang pasal huruf ni dia ni sikitlah. Dia slow sikit. Okey, wa mithalu ayyana qauluka ayyana talqani ukrimka. Di mana sahajalah. Di ayyana ni macam di mana sahaja engkau bertemu dengan aku, ukrimka, aku akan
memuliakan kamu. Di mana saja. Ayyana. Ayyana ni di mana saja. Wa qaulu syair ayyana ma ta'dil bihi ar-rihu tanzil. Di mana saja ah, maksudnya nak cakap sini ta'dilur rihul macam ke mana sahaja angin itu membawa aku, lebih kurang macam itulah. Tanzil kat situ aku akan di mana saja ta'dilu bihi rih, di mana saja angin bawa, kat situ aku akan engkau akan turun. Di mana sahaja. Nama ayyana, di mana saja, ke mana, ini di mana saja. Okey. Wa mithalu ainama, sebab kita dah tengok tadi ayyana, maksudnya ainama, ainama ni di mana saja, ini ke mana, aina ke. Wa qauluka ainama tatawajjah talqa sadiqan. Wa qauluhu ta'ala ainama yuwajjihhu la ya'ti bi khairin. Ainama takunu yudrikkumul maut. Ini ke mana sahajalah, ayana ni di mana. Yang ni ainama ni ke mana saja. Ke mana saja engkau tatawajjah, engkau pergi, talqa sadiqan, engkau akan bertemu dengan kawan. Ainama yuwajjihhu la ya'ti bi khairin. Kemana sahaja dia pergi, dia tidak bertemu dengan apa-apa kebaikan. Ainama takunu yudrikumul maut. Di mana sahaja kamu semua berada, maut itu sentiasa akan mengikuti. Itu dia punya ainama. Wa mithalu haitsuma qaulu syair haitsuma tastaqim yuqaddir lakallahu najahan fi ghabiri az-zaman. Haitsuma ni bagaimana kita cakap bagaimana sekalipun, bagaimanalah haitsu ni bagaimana sekalipun engkau berdiri, Allah akan mentakdirkan untuk engkau kejayaan. Okey. Bila mana ni daripada bila mana engkau tastaqim ni, engkau beristiqamah lah. Beristiqamah, Allah akan mentakdirkan kejayaan pada waktu-waktu bila lah. Okey. Wa mithalu kaifama, sebagaimana, kaifama ni sebagaimana ibunya, sebagaimana para ibu, begitulah juga sebagaimana umat ni rakyat, begitulah juga pemimpin. Sebagaimana umat, begitulah juga pemimpin. Kaifama takun al-ummatu yakuni al-wula. Wa kaifama takun niyatu yakun thawabullahi lak. Sebagaimana niat kamu, begitulah juga balasan Allah untuk kamu. Itu untuk yang terakhir bagi yang ni lah, yang seterusnya, yang ni. Jadi yang wa yuzadu ala hadhihi al-asma'i at-tis'ati idzan fi asy-syi'ri kama qala al-muallifu wa dhalika daruratun nahwu qawli al-sya'ir istaghni ma aghnaka rabbuka bil ghina wa idza tusibka khasasatun fatajammal. So ditambah kat sini idza ni dia termasuk dalam grup yang kedua. Okey. Istaghni ma aghnaka, cukuplah dengan apa yang telah Allah berikan kepada engkau dengan kekayaan. Wa idza tusibka khasasatun fatajammala. Sekiranya engkau diberi satu musibah apa-apa, maka maksudnya kita tak perlu nak rasa macam satu kehilangan lah sangat. Fatajammala, fatajammal. Sebenarnya fatajammal lah. Ini dia baris ni. Okey, ini untuk idza lah. Idza dalam syair ni, idza ni dalam syair. Fi syi'ri khassah. Ada apa soalan ke setakat ini? Tak ada apa soalan rasanya.
Tak ada apa-apa soalan, saya akan teruskan. Okey, itu kita dah tengok jenis yang kedua, yang mana disepakati jenis yang kedua ni merupakan isim. Isim. Seterusnya kita akan tengok nau' ats-tsalits, nau' yang ketiga, yang merupakan nau' ataupun jenis yang mana ada sedikit perselisihan di antara para nahu. Sama ada adat ni isim ataupun huruf, tapi mereka bersepakat yang asal adalah huruf. Fadzalika harfun wahidin wa huwa idma. Wa mithaluhu qaulu syair wa innaka idma ta'ti ma anta amirun bihi. Wa innaka idma ta'ti ma anta amirun bihi tulfi man iyyahu ta'muru atiyah. Okey? Sesungguhnya engkau, sekiranya engkau datang untuk apa yang engkau diperintahkan dengannya, lebih macam tu lah. Tulfi man iyyahu ta'muru atiyah. Tulfi. So macam mana saya nak terjemahkan pun, bahasa Melayu kadang-kadang payah juga terjemah. Okey, tapi nak kata kat sini, okey, ta'ti tu ni, first ta'ti, yang seterusnya tu tulfi. Tu tulfi. Ta'ti dan juga tu tulfi. Kalau kita tengok kat sini, yang ni apa yang dihazaf kat sini, hazaf harfu illah. Yang mana harfu illah dia adalah ya. So ta'ti ni pun hazaf harfu illah. Izma. Okey, ketika apa? Dengan apalah, lebih kurang dengan apa? Kerana apa? Kerana apa? Izma ni kita terjemahkan sebagai kerana apa? Kerana apa? Okey? Kerana apa? Wa amma naw'u ar-rabi', ini nau' yang keempat. Wa huwa ma ikhtalafa fi annahu ismun aw harfun wal asahhu annahu ismun. Fadzalika kalimatun wahidah wa hiya mahma wa mithaluha qauluhu ta'ala wa qalu mahma ta'tina bihi min ayatin litashara bina fama nahnu laka bimu'minin. Dahsyat ayat ni. Okey. Sebagaimana contoh untuk yang mahma ni lah. Mahma ni kita, yang pertama, mahma ini merupakan dalam nau' yang keempat, yang mana asahnya mahma ini adalah isim. Dia bukan harf. Walaupun ada yang mengatakan harf, tapi yang asah adalah isim. Mahma. Wa qalu, kita tengok contoh daripada ayat Allah, daripada firman Allah Subhanahu taala dalam Quran. Wa qalu, mereka mengatakan, macam mana mahma ni? Walau apa pun yang engkau datangkan kepada kami, okey? Lebih kurang macam tu. Walau apa pun yang engkau litasharabin. Apa macam ni mahma ni? Walau bagaimanapun engkau datangkan kepada kami daripada tanda-tanda untuk engkau menyihir kami dengan tanda-tanda tersebut, kami sama sekali tidak akan menjadi orang yang beriman. Fama nahnu laka bimu'minin. Dahsyat ayat ni. Okey, menunjukkan dia, kalau kita faham, dia macam nak menunjukkan bongkaknya, betapa bongkaknya orang-orang kafir. Okey. Dahlah dituduh Nabi sebagai seorang tukang sihir. Litasharana biha. Dahsyat tu ayat. Kita kesimak kejap. Okey. Wa innaka mahma tu'ti batnuka su'lahu wa farjaka nala muntaha muntaha ad-dhammi ajma'a. So itu contoh untuk mahma. Jadi kat sini kita dah jelas, dah selesai lah
Okey, secara kesimpulannya, uh, untuk jawazim ni dia ada 18, yang mana daripada 18 itu dipecahkan kepada dua kumpulan yang besar. Kumpulan yang pertama ada 6 perkara, yang mana perkara 6 ini disepakati bahawa adalah perkara 6 ini adalah huruf. Okey. Untuk yang kedua pula, okey, kumpulan yang kedua, kumpulan besar yang kedua, okey, ada pecahan 4 lagi di bawah kumpulan yang kedua ini. Yang mana pecahan pertama secara kesepakatan para ahli nahwu adalah huruf. Contoh dia ada satu sahaja, iaitu in. Okey. Yang kedua pula disepakati bahawa adalah isim. Dan yang ketiga, yang asahnya adalah huruf, dan yang keempat yang asahnya adalah apa? Adalah isim. Okey. Saya tengok ada apa-apa soalan tak? Okey, saya rasa tak ada apa-apa soalan. So, untuk kelas hari ini sampai di sini sahaja. Okey, kalau ada apa-apa soalan bolehlah tulis kat sini. Saya akan jawab, insya-Allah. Jadi, kita akan bertemu lagi hari Jumaat insya-Allah pada waktu yang sama, iaitu pukul 9.30. Terima kasih kerana hadir dan daripada mula hingga akhir. Jazakumullah khair jazak. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Kalau ada apa-apa kurang dan silap, saya mohon kemaafan. Assalamualaikum. Apa yang baik itu datang daripada Allah SWT, yang lemah itu dari kelemahan saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Lailas sa'idah.